Assalamualaikum dan selamat malam semua. Pada malam ini kami dari pelajar tahun akhir Diploma Microbiology di UiTM Campus Kuala Kedah Cawangan Negeri Sembilan ingin membentangkan hasil surang kami yang bertajuk juga. Sebelum kami mulakan, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persita Komuniti kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami dan diingatkan juga kepada semua di akhir program ini diminta semua membuka kamera masing-masing bagi mengambil gambar bersama. Berkenaan projek ini adalah projek silang. Jadi silang merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran khusus dengan khidmat komuniti yang melibatkan pelajar berinteraksi dengan komuniti bagi menyelesaikan permasalahan komuniti. Asas pelaksanaan aktiviti sulang dalam komuniti adalah kasih sayang, kebahagiaan dan saling menghormati. Dan jika dilihat pada slide, pada logo sulang terdapat warna merah yang melambangkan kasih sayang, love, kuning melambangkan kebahagiaan, iaitu happiness, biru melambangkan saling menghormati, iaitu mutual respect. Bila digabungkan tiga warna, merah, kuning dan biru menggunakan dari lalu membuat kombinasi elemen, iaitu komuniti, pelajar dan masyarakat. Jika sebenarnya elemen dengan kombinasi kematian dan dapat hubungan sama dengan antara komuniti, pelajar dan masyarakat melalui tiga skala lama. Tanpa membuang masa, saya mulakan dengan mencerita sedikit tentang sejarah penubuhan UiTM. Universiti Teknologi Mara merupakan sebuah universiti awam di Malaysia yang berpusat di Shah Alam. Ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai Dewan Latihan Lidah yang terletak di Petaling Jaya. UiTM membuka pintu kepada lebih kurang 50 pelajar dengan fokus utama untuk membantu orang Melayu di luar bandar. Sejak itu, UiTM telah berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi terbesar di Malaysia dengan infrastruktur fizikal, organisasi kaki tangan dan pendaftaran pelajar. Universiti ini terdiri daripada satu kampus utama, 13 kampus negeri berautonomi dan 34 kampus yang berada di seluruh Malaysia. Dengan 17,706 staf akademik dan bukan akademik, UiTM menawarkan lebih kurang 526 program dari peringkat asas hingga peringkat pasca sarjana. Pengajaran UiTM dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Seterusnya beralih kepada sejarah penubuhan UiTM Kuala Pilah. UiTM Kuala Pilah merupakan salah satu daripada cawangan Universiti Teknologi Mara yang terletak di Negeri Sembilan. Kampus ini ditubuh di UiTM Kuala Pilah pada bulan Jun pada tahun 1999, menjadikannya kampus cawangan terbaru untuk negeri di Malaysia dan terakhir di UiTM pada ketika itu. Kini, UiTM Kuala Pilah merupakan kampus induk bagi UiTM Cawangan Negeri Sembilan di samping kampus Rembau dan di kampus Seremban. Di UiTM Kuala Pilah, terdapat dua fakulti iaitu Fakulti Sains Gunaan dan Fakulti Akademik Pengajian Islam Kontemporari. Terusnya, pengenalan dan sejarah produk. Cuka adalah daripada tamadun lama. Jejaknya telah dijumpai sejak tahun 3000 Masihi dalam bekas tempayan di Mesir. Skor Babylon merekodkan penggunaan cuka pada tarikh lebih awal, iaitu sekitar tahun 5000 Masihi. Dikenali sebagai wen orang miskin pada ketika itu. Cuka sering dibawa oleh tentera Legion Rome. Perkataan cuka berasal daripada perkataan Perancis iaitu wen dan aigle yang diterjemahkan kepada wen masa. Cuka adalah cecair yang ditapai yang terdiri daripada asid asetik dan air. Diperbuat daripada hampir mana-mana sumber karbohidrat yang boleh mengalami proses penapaian. Cuka sebagai pembersih. Produk kami ialah
Produk kami ialah Vinegar Super Glass and Window Cleaner. Kami memilih cuka putih sebagai bahan utama produk ini kerana cuka putih tidak mengandungi toksik dan mesra alam. Cuka ini tidak berwarna, jadi ia tidak akan mencemarkan permukaan objek yang sedang dibersih. Selain itu juga, cuka putih mengandungi kira-kira 5% asid asetik, iaitu sebahagian organik yang tidak berwarna tetapi memberi bau masam yang kuat. Sifat berasid cuka yang kuat membantu kita membersihkan peralatan rumah yang dibuat daripada kaca, seperti tingkap atau cermin. Walaupun rekod tidak disimpan sebelum tahun 500 Masihi, legenda mengatakan bahawa orang Sumeria, sebuah tamadun Babilonia purba, menggunakan cuka sebagai ejen pembersih. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Hana untuk menerangkan jenis-jenis dan kategori cuka. Okey, slide seterusnya. Okey, jenis-jenis cuka. Yang pertama ialah cuka putih. Ia mengandungi acetic acid yang tinggi, mempunyai bau dan rasa yang tajam, dan disebabkan rasanya yang tajam, ia boleh digunakan untuk menambah rasa pedas pada makanan dan sesuai untuk membersih rumah. Yang kedua ialah cuka beras. Ia mempunyai kandungan asid yang rendah, diperbuat daripada beras yang telah melalui proses penyampaian atau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai fermentation process. Rasanya lebih manis, boleh digunakan untuk perap daging. Masyarakat Jepun menggunakan cuka beras dalam penyediaan sushi sebagai pemanis. Yang ketiga ialah cuka balsamik. Diperbuat daripada anggur serta tidak mengandungi alkohol. Berwarna kehitaman dan ia paling manis antara semua jenis cuka, sebab itulah ia dicampur dalam resepi salad. Yang keempat ialah cuka apple atau lebih dikenali sebagai apple cider vinegar. Sebenarnya adalah jus apel yang telah melalui proses penapaian atau fermentation. Tahukah anda cuka apel telah digunakan semasa Perang Dunia Pertama untuk merawat luka tentera yang tercedera? Terdapat banyak khasiat cuka apel terhadap kesihatan, termasuklah meningkatkan ketahanan badan di mana ia memainkan peranan yang sama seperti minuman isotonik. Ia juga baik untuk kulit kepala. Yang kelima ialah cuka kelapa yang merupakan air kelapa yang telah melalui proses penapaian. Selain boleh digunakan dalam masakan, cuka kelapa memiliki khasiat antimikrob yang juga boleh merawat jerawat kerana kemampuannya dalam menurunkan pH. Akhir sekali ialah cuka anggur. Ia mengandungi sumber antioksida yang tinggi seperti polyphenols, flavonoids dan banyak lagi yang berupaya mencegah sindrom metabolik, contohnya penyakit jantung. Ia juga membuatkan orang cepat kenyang walaupun makan sedikit kerana ia bertindak sebagai penyekat selera makanan semula jadi. Seterusnya, kategori cuka. Ada 4 kategori cuka, iaitu cuka masakan, cuka pembersih, cuka kecantikan dan cuka pertanian. Yang komonnya ialah cuka masakan, kita semua tahu kan. Basically, ke-6 jenis cuka yang saya senaraikan tadi boleh digunakan dalam masakan. Ia boleh menjadi alternatif kepada bahan masakan yang lain seperti jus limau serta mengawet makanan. Yang kedua ialah cuka pembersih. Ia mempunyai kuasa pembersih yang sama dengan produk pembersih komersial tetapi without harsh chemicals. Juga digunakan untuk mengelap tingkap dan menanggalkan kulat di bilik mandi. Seterusnya ialah cuka kecantikan. Ia berfungsi sebagai produk kecantikan seperti perapi rambut dan juga boleh menghilangkan sunburn. Cuka apel adalah contoh cuka kecantikan dan akhir sekali ialah cuka pertanian. Contoh cuka yang digunakan selalunya ialah cuka putih di mana ia boleh membunuh rumpai kebun dan menyuburkan tanah. Slide seterusnya saya kepada Seterusnya adalah kaedah dan proses pembuatan cuka. Cuka adalah produk penapaian 2 peringkat. Pada peringkat pertama, yeast menukarkan gula menjadi etanol secara anaerobik. Semasa peringkat kedua, penapaian bakteria, General Acetobacter dan Glucobacter mengoksidakan etanol dan menghasilkan asid acetik secara aerobik. Terdapat 3 kaedah pembuatan cuka, iaitu kaedah Orleans, kaedah rendaman atau acetater dan kaedah penjana. Seterusnya, kaedah Orleans. Kaedah Orleans adalah salah satu kaedah yang lebih awal dan lebih perlahan untuk mencipta cuka berkualiti tinggi. Kaedah ini melibatkan penapaian cuka di dalam bekas atau tong. Langkah pertama ialah
Langkah pertama dalam proses ini ialah tong kayu disusun bersebelahan dan lubang bengkok digerudi di bahagian atas dan hujung tong. Bahagian atas dipasang dengan penyumbat. Seterusnya, alkohol dituangkan ke dalam tong melalui corong yang dimasukkan ke dalam lubang. Bibir cuka ditambah pada ketika ini. Bibir cuka ialah filem melekat yang muncul pada permukaan alkohol apabila ia ditukar kepada cuka. Ia mengandungi kepekatan tinggi asetabektan. Ia dituang dari atas dan ditambah kepada tong cuka berikutnya untuk menyebarkan pembentukan cuka. Seterusnya, tong diisi ke paras tepat di bawah lubang dan jaring diletakkan di atas lubang untuk mengelakkan serangga daripada masuk ke dalam tong, dan tong dibiarkan selama beberapa bulan dengan suhu bilik yang dikekalkan pada kira-kira proses. Spesimen dikumpulkan sekali-sekala dengan meletakkan saluran keluar ke dalam lubang sisi yang mengeluarkan cecair. Apabila alkohol telah bertukar menjadi cuka, ia dikeluarkan melalui pili dan kira-kira 15% daripada cecair dibiarkan untuk sebati dengan kumpulan seterusnya. Kaedah seterusnya adalah kaedah rendaman atau asitata. Kaedah asitata adalah kaedah yang lebih baru, lebih cepat dan lebih cekap untuk menghasilkan cuka. Ia digunakan terutama dalam perniagaan perindustrian di mana banyak peralatan yang diperlukan. Semasa proses ini, hilang pengeluaran dipenuhi dengan tangki keluli tahan karat besar yang dipanggil asitata. Alimenter diisi dengan pam emparan di bahagian bawah yang mengepam gelembung udara ke dalam tangki dengan cara yang sama seperti pam akorium. Semasa pam mengacau alkohol, nutrien alkitoenzim disalurkan ke dalam tangki. Nutrien tersebut merangsang pertumbuhan asetabekter pada gelembung oksigen. Pemanas dalam tangki mengekalkan suhu antara 80 hingga 100 Fahrenheit atau 26 hingga 38 darjah Celsius. Dalam masa beberapa jam, produk alkohol telah ditukar menjadi cuka. Seterusnya, cuka disalurkan daripada dan plat keluli tahan karat menekan alkohol melalui penapis pipe untuk mengeluarkan sebarang sedimen. Biasanya kira-kira 3% daripada jumlah produk. Akhir sekali, endapan dibuang ke dalam longkang manakala cuka yang ditapis bergerak ke stesen pencairan. Seterusnya, kaedah terakhir adalah kaedah penjana. Cuka suling dan cuka industri sering dihasilkan melalui kaedah ini. Proses pertama adalah tong kayu oak yang tinggi diisi dengan serutan kayu yang dibasahi cuka. Arang atau kupas anggur dan produk alkohol dituangkan ke bahagian atas tong dan perlahan-lahan menipis ke bawah. Seterusnya, oksigen diwarnakan masuk ke dalam tong melalui dua cara, iaitu melalui celah-celah yang telah ditebuk di tepi tong atau melalui dasar tong yang berlubang. Pemampat udara meniup udara melalui lubang. Apabila produk alkohol mencapai bahagian bawah tong, biasanya dalam tempoh beberapa hari hingga beberapa minggu, ia telah bertukar menjadi cuka dan dikeluarkan dari bahagian bawah tong ke dalam tangki simpanan. Cuka yang dihasilkan melalui kaedah ini mempunyai bahan menghakis beresid yang sangat tinggi. Selalunya setinggi 14% dan mesti dilemahkan dengan air untuk menghasilkan bahan menghakis beresid kepada 5 hingga 6%. Untuk menghasilkan cuka suling, cecair yang dicairkan dituangkan ke dalam dandan dan dipanaskan sehingga takat didihnya. Wak naik daripada cecair dikumpulkan dalam pemula. Ia kemudian menyejuk dan menjadi cecair semula. Cecair itu kemudiannya dibotolkan sebagai cuka suling. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Hana. Okey, aplikasi dan kegunaan cuka. Yang pertama ialah menyingkirkan karat. Caranya adalah benda yang berkarat itu direndam semalaman dalam cuka putih lalu digosokkan dengan perlahan. Keesokan harinya ia akan kelihatan seperti barang baharu. Yang kedua adalah sebagai pewangi ruang. Perasakan kadang-kadang pewangi bilik kita boleh menyebabkan sakit kepala kerana banyak kandungan kimia. Jadi kita buat pewangi ruang sendiri dari bahan-bahan alami, iaitu dengan mencampurkan 1 sendok teh cuka putih, 1 sendok teh cuka putih dengan 6 titis minyak aromaterapi ke dalam spray botol. Maafkan saya. Okay, yang ketiga ialah membersihkan noda pada cawan. Gosokkan cuka putih yang telah dicampurkan dengan garam pada noda tersebut. Dan aplikasi keempat ialah boleh mengusir semut dan serangga.
Jika semut sering datang ke dapur, kita boleh campurkan air dengan cuka putih di bahagian yang sering didatangi semut itu. Semut akan lari kerana semut benci bau cuka. Yang kelima ialah perangkap lalat buah. Sediakan semangkuk cuka apple dengan 3 titis sabun pencuci pinggan. Lalat buah akan tertarik dengan aromanya lalu tenggelam dalam campuran itu. Yang keenam ialah ia boleh melembutkan pakaian. Hanya dengan mencampur cuka putih ke dalam cucian, ia dapat membantu kita dalam mencuci dan menyetrika pakaian termasuklah selimut yang tebal. Dan akhir sekali ialah ia boleh mengembalikan kilau barang perhiasan seperti emas. Okey, bagaimanakah kita mengatasi masalah barang perhiasan yang mulai memudah? Caranya adalah ambil beberapa sudu soda bikarbonat atau baking soda dan campurkan dengan setengah gelas cuka putih. Selepas itu, rendamkan perhiasan dalam campuran tersebut selama 2 hingga 3 jam, lalu dibilaskan dengan air sejuk. Seterusnya. Okay, jadi produk yang kami buat ini ialah susu vinegar gelas dalam 2 klinis. Dan seperti namanya, produk ini mampu mencuci tingkap dan kaca dengan berkilat tanpa bahan kimia yang berbahaya. Ini termasuk menghilangkan kotoran, cap jari, kesan minyak dan sebagainya. Dan bukan sahaja untuk kaca, dia juga bagus untuk menghilangkan kotoran pada bahagian atas dapur dan pada keluli yang tahan karat. Jadi produk ini dia menggunakan haruman semula jadi dengan aroma yang menyamankan. Dengan bahan utamanya ialah cuka putih suling. Jadi jika dilihat pada poster, akan ada reka bentuk produk. Jadi produk kami menggunakan warna biru. Umumnya biru memberi efek menenangkan. Umumnya biru memberikan efek yang menenangkan. Diminta komuniti untuk menutup mikrofon sebentar ya. Umumnya warna biru memberikan efek yang menenangkan. Dan warna biru juga dikatakan warna korporat kerana memberikan kesan cerah dan kepercayaan. Dengan objektif kami menjadi produk kepercayaan rakyat Malaysia. Jadi produk ini terdapat 3 saiz iaitu diulangi, mohon komuniti untuk menutup mic sebentar. Terima kasih. Jadi produk ini terdapat 3 saiz iaitu 1000 ml, 700 ml dan 500 ml. Bahan yang terdapat dalam super vinegar gelas dan Windows klinik ini termasuk bahan utamanya cuka putih suling, diikuti oleh sulfat caprylic glucoside, poliglycerol 6 caprylic, poliglycerol 4 caprate dan minyak esensial seperti minyak rosemary, minyak kayu putih, minyak pudina, minyak kulit oren dan minyak lavender. Berkenaan harga kurs untuk sebotol 500 ml ialah RM30, sebotol 700 ml ialah RM34 dan sebotol 1000 ml ialah RM37. Produk ini akan dikomersialkan dengan harga jualan RM35, RM39 dan RM42. Dengan untung kasar setiap botol ialah RM5. Seterusnya saya serahkan kepada Ayu. Terima kasih kepada Syafiza. Sekarang kita pergi ke kaedah pemasaran produk. Okey, di sini kami punya produk telah dipasarkan secara dalam talian di mana orang ramai boleh membeli dan melihat kami punya produk melalui aplikasi TikTok dan Instagram. Di mana korang boleh type nama kami punya syarikat iaitu bernama Syahnia SDM BHD. Okey, di situ kami telah melakukan secara promosi, video dan juga beberapa diskaun jika pembeli-pembeli membeli dalam bentuk set. Okey, seterusnya kita pergi kepada soal selidik kebolehpasaran produk. Okey,
soal selidik ini telah diisi seramai 45 responden. So, di antara soalan-soalan yang telah dijawab oleh oleh responden ialah, adakah anda sedar atau tahu tentang penggunaan produk Vinager Super Glass dan Window Cleaner? Dan disebabkan produk kami baru dipasarkan, jadi hampir 73.3% adalah tidak tahu mengenai produk kami dan 26.7% mengenai produk kami melalui pemasaran yang baru kami mulakan. Okey, soalan seterusnya adalah, adakah anda rasa produk Vinager Super Glass dan Window Cleaner boleh membantu pembersihan di rumah? Dan semua orang mengetahui bahawa kami punya produk ni adalah daripada Vinager, dia punya bahan, dan dia adalah memang sangat membantu pembersihan di rumah dan telah disetujui oleh responden sebanyak 88.9%. Dan hanya 11.1% sahaja yang tidak bersetuju. Okey, seterusnya soalan yang ketiga adalah adakah anda berminat untuk mencuba produk Vinager Super Glass dan Window Cleaner kami? Dan hampir semua kami punya responden menjawab ya. Sebanyak 97.8% yang menjawab ya kami punya untuk produk kami. Dan seterusnya adalah soalan, adakah anda sanggup membeli produk Vinager Super Glass dan Window Cleaner sekiranya ada di pasaran? Dan untuk pengetahuan semua, sejak kami telah memasarkan produk kami di online aplikasi TikTok dan Instagram dan telah diperkenalkan kepada orang ramai secara bertahap, dan kami punya kos adalah mempatuti pasaran dan boleh dimiliki oleh semua orang. Okey, kami punya responden telah menjawab 93.3% ya, iaitu ya, di mana mereka sanggup untuk membeli produk kami dan mencuba sekiranya telah dipasarkan di pasaran. Okey, sekian saja daripada saya. Jika komuniti mempunyai sebarang soalan, boleh ajukan kepada kami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak tanya, adakah cuka putih dan cuka putih suling berbeza? Kurang jelas. Jelas. Soalannya, adakah cuka putih dan cuka putih suling berbeza? Iya. Pertama kali, terima kasih untuk persoalan yang diajukan. Jadi, cuka putih suling dan cuka putih ni dia berbeza secara asas saja dari segi kandungan asid asetik. Cuka putih dia mempunyai 5% hingga 20% asid asetik. Manakala cuka putih suling ni dia ada lebih banyak etanol yang diasingkan daripada campuran asas. Dan berbalik pada untuk produk kami gunakan cuka putih suling iaitu distilled white vinegar, kerana cuka putih suling ni tak ada ejen pewarna, jadi dia tak akan mengotorkan permukaan. Pewarnaan ni juga boleh berlaku bila kita bersihkan dengan cuka yang berwarna lebih gelap. Jadi saya teruskan pada Ainus kalau ada nak tambah informasi. Tak ada. Betul yang saya cakap. Ada sesiapa nak tanya soalan lagi tentang produk kami? Boleh ajukan. Okay, disebabkan tiada, dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah pembicaraan keseluruhan kami pada malam ini. Terima kasih seramai-ramai, terima kasih pada semua. Diminta semua untuk membuka kamera pada sesi bergambar.
macam dia sihat, bisa sendiri. Adalah kita yang nak buka kamera sebelum kami ambil gambar. Sekejap. Boleh tak klik gambar? Format dulu. Pijak bilang. Okay. Kita ambil yang formal dulu. Kejap ada masalah teknik ke situ. Yang formal dulu. 1, 2, 3. Okey, yang ni freestyle. 1, 2, 3. Satu lagi freestyle. 1, 2, 3. Okey lah. Terima kasih semua. Semua boleh berfry dan jangan lupa. Jangan lupa esok malam ada sesi dulu. Terima kasih Tuan Nabi.